Kita banyak menabung untuk dunia, betul. Dalam bank kita ada 100,000, tapi untuk hari ni, esok Allah jemput kita, ambil nyawa kita, duit tu bertukar pada nama lain. Walaupun isi kita, anak kita yang akan mempergunakan duit tu, tak apalah. Tapi dia tetap bukan milik kita lagi. Yang mana milik kita sebenar? Yang kita sumbang, bukan yang kita simpan. Yang kita ubuh dan tabung, yang kita infak, yang kita bersedekah, itu bukan milik kita. Yang dalam poket kita, yang dalam gebor, bawah bantal, dalam robok yang kita simpan, itu bukan milik kita sebenarnya. Walaupun nama kereta tu nama kita, rumah nama kita, tapi bukan milik kita sebenarnya. Sebab hidup kita hanya sementara. Mungkin dalam dompet kita ada 100 ni, rupa-rupanya rezeki kepada pomen kereta kita rosak. Kita terpaksa bayar. Mungkin duit kita ni rezeki pada doktor, anak kita sakit ataupun kita demam, kita kena bayar kat klinik tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yahqau qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alinna ma jahilna wa zakirna minhu ma nasina. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita peluang untuk sampai ke rumah Allah yang mulia ini. Atas dasar untuk kita mencari ilmu Allah Ta'ala, yang mana Rasulullah beritahu selangkah kaki kita melangkah daripada rumah tadi, diampunkan Allah akan dosa kita. Selangkah lagi kaki kita diangkat martabat kita tinggi di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, pasti itulah yang dikatakan sebagai syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita bawa kita ada diskusi tajuk yang kita akan bincangkan tentang ujian Allah. Ujian Allah pada kita ni ada di dunia dan ada yang di akhirat. Cuma persiapan kita sama ada kita dah bersedia ataupun tidak. Ujian ni tetap akan datang. Suka ataupun tidak, ujian tetap akan sampai. Sebab Allah beritahu, pada hamba-hambaku ini aku akan campakkan ujian. Yang mana aku nak dengar apa suara hamba-Ku berkata pada aku. Bagi orang yang beriman pada Allah Ta'ala, sudah pasti dia akan sabar dan bersyukur pada Allah Ta'ala. Bagi orang yang engkar pada Allah Ta'ala, dia akan melakukan keluh kesah, pengaduan, protes. Itu cara Allah nak uji iman kita. Matan hadis berbunyi, dia kata, wahai malaikat, campakkanlah ujian ini kepada hamba-Ku. Nescaya aku mau dengar apa yang dikatakan oleh hamba-Ku. Yang mana disebut dalam satu hadis ini, setiap orang akan menerima ujian berbentuk sama ada berat ataupun ringan. Sama ada orang kata dia mampu hadapi ataupun tidak. Tapi ujian ini pasti kita akan dapat dan sampai pada seluruh orang. Bagi orang kafir ada cara ujiannya, bagi orang Islam ada cara ujiannya. Tapi setiap orang bila Allah bekalkan dengan iman, sudah pasti iman inilah yang akan membenteng kita. Iman inilah yang akan memberi sesuatu kekuatan pada kita sebelum kita berhadapan dengan Allah SWT. Matan hadis berbunyi, yaqulullah ta'ala, intaliqu ila abdi fasubbu alaihi albala sabban fa inni uhibbu an asma'u sauta. Allah berfirman kepada malaikatnya, pergilah kepada hamba-Ku lalu limpahkanlah bermacam-macam ujian, kerana aku mahu mendengar suaranya. Allah perintahkan malaikat yang tidak pernah derhaka dan tetap pernah melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Ulama mengkaji iman malaikat, iman jin, iman manusia, dia berbeza-beza. Kalau malaikat Allah Ta'ala ni, Allah ceritakan daripada cahaya yang tidak mempunyai jantina, dia tak ada laki perempuan, dia tak perlu makanan seperti manusia. Maknanya iman yang ada pada malaikat ni, dia mencacak ke langit itu, tak pernah turun.
Kerana ketaatan malaikat ni sebagai tentera-tentera Allah Ta'ala, dia tak pernah engkar, dia tak pernah melawan. Sebab tu malaikat. Cuma golongan jin dan manusia ni dia terbahagi pada dua. Ada golongan Islam, ada golongan kafir. Iman manusia seumpama ombak di laut. Sekejap kadang-kadang dia tenang, sekejap kadang dia berombak. Sekejap naik, sekejap turun. Yanzid wa yankus. Dia boleh berkurang, dia boleh bertambah. Ketika mana kalau kita nak tengok iman kita bertambah, ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala. Mungkin kita ditimpa sakit, ditimpa bencana, mulut kita tak lekang ucap Allah, Allah, kita akan ingat Allah Ta'ala. Masa bila iman kita menurun, masa kita segar, masa kita zihat, kadang-kadang kita lupa pada Allah Ta'ala. Sebab tu setiap manusia ni Allah bagi sakit tujuan nak ingatkan balik sebenarnya. Nak bagi Allah ni kita ingat. Sebab tu Allah peringatkan untuk kita ni supaya bila sakit tu terus kita ingat Allah Ta'ala. Yang paling getih disebut sebagai sakaratul maut. Ni ujian yang terakhir yang kita akan dapat sebelum kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Sakit biasa tu ulama mengatakan bahawa tujuan Allah nak basuh dosa kita ni, Allah bagi sakit. Sebab tu ayat intaliku illa abdi pasubul bala. Lempahkanlah kepada hamba-hambaku bermacam ujian kerana aku nak dengar apakah suara yang akan dibalas oleh hambaku. Sebab tu ada orang dalam kitab lain disebut sebagai sabar. Sabar yang macam mana? Sabrun jamil, sabar yang sempurna. Kalaulah kita ditimpa bencana, mungkin anak sakit, kematian isteri, mungkin kita aksiden, tapi sabar yang sempurna, Allah bagi ganjaran. Allah kata, aku malu nak suruh malaikat buka kitab amalan kita nanti. Allah rasa malu nak suruh malaikat timbang amalan kita. Tapi nak dapat sabar yang sempurna, sabrun jamil ni, memerlukan keimanan yang betul-betul mantap di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu sayangnya Allah Ta'ala pada kita ni, kalau kita perhati, Allah akan bagi juga kita sakit. Paling tidak demam, paling tidak tak sihat badan. Kenapa Allah bagi sakit? Tujuannya Allah nak padamkan dosa kita. Tujuan nak suruh kita kembali pada Allah Ta'ala. Antara golongan ataupun makhluk yang Allah tak bagi sakit langsung iaitu Fir'aun. Fir'aun ni dalam kitab sebut usahkan sakit demam, sesama batuk pun tak pernah. Menyebabkan dia sombong, takbur. Dan dia mengaku dia ni Tuhan, suruh pula orang sembah dia. Ini bimbang. Bila ada nikmat Allah beri, maka nikmat itulah. Bila kita tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah jadikan kita orang yang hina di sisi Allah Ta'ala. Dan di saat kita mula dalam keadaan sakit, kita akan ingat Allah Ta'ala. Dan akhir sekali tanda Allah cinta dan sayang pada kita, bila Allah nak jemput kita. Masa itulah yang disebut nazak. Sakarat. Sakarat ni asal perkataan Arab, memabukkan. Orang yang dekat nak mati ni, dia tak ingat dah. Dia tak kenal dah siapa sebelah dia, siapa yang duduk tepi dia. Dia tak tahu, walaupun isteri dan anak dia. Ini dia panggil sakarat. Sebab tu, kalaulah jasad tubuh baginda sempena maulid 12 Rabiul Awal yang kita cuti umum hari ni. Kalaulah jasad tubuh Rasulullah merasa sakit ketika nak mati, sebagai Habibullah, kekasih Allah, kita ni orang awam biasa je. Sehingga kan dalam kitab sirah mengatakan, berkerut dahi Rasulullah menahan kesakitan. Keluar bintik-bintik peluh jantan di dahi Rasulullah kerana menahan kesakitan. Bila datang Israel, malaikat maut ke rumah Rasulullah pada 12 Rabiul Awal subuh. Lepas subuh tu, malaikat Israel Allah izinkan menjelma sebagai manusia. Dia beri salam ketika tu anak Rasulullah Fatimah. Dia kalau anak Rasulullah bersama dengan Khadijah ni, yang satu mak dia ada 6 orang. Yang ketujuh tu mak lain. Kita ada 3 putera, 4 puteri. Cuma satu-satunya anak Rasulullah yang hidup semasa Nabi wafat seorang je, Fatimah.
Yang lain ada yang mati kecil, ada yang mati dah dewasa. Tapi Fatimah ni sempat sampai Rasulullah ayah dia ni meninggal, dia ada lagi. Ini satu dia tinggal. Ni ujian untuk Rasulullah. Sebab tu bila malaikat Israel memberi salam kat luar pintu rumah, masa tu dibuka oleh Fatimah, anak dia. Dia kata, "Tuan nak jumpa ayah saya ke?" "Ya, saya nak ziarah ayah kamu lagi ni." "Tuan boleh tak tuan datang lain kali sebab ayah saya tak mampu lagi nak melayani tetamu," dia kata. "Sebab ayah sangat sakit teruk sangat dah sekarang ni. Dia tengah nazak sekarang." Lebih kurang beberapa minggu sebelum Rasulullah sakit tu, Rasulullah ni dia bertanya-tanya pada isi-isi dia yang hidup satu zaman ada 9 orang. Ada orang bertanya, dia kata kita ni umat Nabi Muhammad patutnya kahwin 9. Tapi kenapa syariat kita membataskan sampai 4 je? Dalam kitab sebut khususiat khusus untuk Nabi 9 yang Allah tentu. Kenapa Nabi sampai kahwin 9? Sebab Allah arahkan untuk menyelamatkan daripada anak terbiar, isteri tu terbiar, maka Allah suruh Nabi kahwinkan. Maknanya nikahkan perempuan tu daripada hidup dia terbiar. Maknanya ini perintah Allah Ta'ala. Sebab tu isi-isi Rasulullah ni, yang 9 tu, boleh katakan 8 daripadanya tu, semua umur senja-senja dah kedah. Ada anak tiri, Nabi dapat anak hasil daripada suami yang lama. Khadijah tu satu-satu isteri yang Nabi kahwin, yang dia tak kahwin dengan mana-mana isteri. Itu pun Khadijah 2 kali menjada, 2 kali jadi janda dah. Tapi disebabkan kesempurnaan Khadijah, Rasulullah bila berkahwin dengan Khadijah, dia rasa hidup dia sempurna sangat. Wanita yang pertama peluk agama Allah, iaitu agama Islam, itu Khadijah. Lepas tu Khadijah bila duduk dengan Rasulullah, semua harta kekayaan perniagaan dia tu, suami pertama orang berniaga meninggal, harta tu Khadijah yang jalankan perniagaan. Kahwin dengan suami yang kedua pun orang berniaga juga, meninggal. Maka digabungkan harta-harta perniagaan suami pertama kedua ni, maka Khadijah jadi seorang janda yang kaya, usahawan yang berjaya. Disebabkan tak cukup tangan, maka dia suruh orang bawah dia ni pergi cari pekerjaan. Itulah percaturan yang disusun oleh Allah Ta'ala. Ramai bila dengar dia ni seorang janda kaya, lepas tu ada rupa, ramai orang merisik nak meminang Khadijah ketika tu. Tapi inilah kekuasaan Allah Ta'ala. Khadijah menolak. Kerana Allah tentukan jodoh dia bukan dengan orang lain. Sebab tu bila Rasulullah mula bekerja dengan Khadijah ni, dia tengok hasil jualan Rasulullah ni lumayan, lebih berganda-ganda untung dia. Dia terpikat kerana amanahnya, jujurnya Rasulullah. Maka di situlah bila dilamar, Nabi bersetuju memperisterikan Khadijah. 25, Khadijah umur 40 ketika tu. Masa itulah bila Rasulullah duduk dengan Khadijah memperuntukkan segala harta-harta yang dia ada ni letak dekat Baitul Mal. Baitul Mal ni Nabi yang jaga. Macam kita tempat wakaf lah. Bila letak dekat situ, maka Nabi sambil-sambil membagi pada fakir miskin, ambil harta Khadijah ni, menyebarkan agama Allah, ambil harta Khadijah ni, sehinggalah Khadijah jadi miskin. Seorang yang kaya raya, usahawan yang berjaya, di akhir hayat dia hanya ada satu jubah dia. Dan jubah tu pun lusuh sangat. Sampai di saat dia dah semakin nazak, masa tu dia bersandarkan pada tubuh Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, sakitnya saya rasa hari ni." Nabi kata, "Sabarlah wahai Khadijah." Dia pun ambil tangan Nabi, dia cium gitu. Sayang sungguh kat suami. Sayang sungguh dekat suami dia. Sakit ya Rasulullah, dia cium tangan Nabi. Nabi rasa sebab tak nak menangis depan isteri dia, dia terpaksa keluar daripada rumah. Menahan sebab dia tak nak menangis depan isteri sebab dia tahu isteri dia tengah sakit.
Dekat luar rumah tu Nabi berdoa, ya Allah ya Tuhanku, pemudahkanlah urusan isiku ni. Jikalau dah sembuh penyakit dia ni, sembuhkanlah. Tapi kalau itu yang terbaik, Allah dah menjemput dia, ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang mulia di sisimu ya Allah. Ni doa Nabi. Lepas tu bila masuk balik tu, dia pun pangku balik isteri dia tu. Sebelum Nabi masuk tu datang wahyu daripada Allah melalui Jibril. Jibril kata, ya Rasulullah, Allah kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum pada isteri kamu. Nabi bergegas masuk balik, ampu balik isteri dia beritahu, ya wahai Khadijah, sesungguhnya Allah kirim salam pada kamu dengan lafaz Assalamualaikum. Khadijah kata, ya Rasulullah, sepatutnya bukan aku yang layak dapat salam daripada Allah, patutnya kamu. Punyalah tawaduk, rendah dirinya Khadijah. Ni hebatnya iman Khadijah. Sebab tu bila doa Nabi dimakbulkan Allah supaya dapat selamatkan Khadijah dalam mati keadaan husnul khatimah ni, Allah lafazkan salam. Salam ni apa maksudnya? Doa untuk selamat sejahtera. Kalau sunnah Rasulullah, sahabat ni berebut nak dapat salam pada Nabi, sebab beri salam ni sunat, jawab tu wajib. Bila dapat jawab tu, kalau Nabi yang jawab, lagilah berkatnya. Sebab kata-kata Rasulullah ni daripada Allah Ta'ala. Sahabat pernah satu hari dia duduk, tengok Nabi lalu kat lorong tu, dia pun menyorok satu dekat batang pokok besar. Dia kata, hari ni aku nak dapat salam pada Nabi. Sebab sebelum ni sahabat-sahabat payah sangat nak dapat salam. Mesti Nabi dulu beri salam. Rupa-rupanya sahabat lupa di sisi Rasulullah ada Jibril, malaikat Jibril. Jibril kata, ya Muhammad, dia kata, Nuh, tepi, dalam belakang pokok besar tu ada sahabat kamu, dia tunggu nak beri salam kat awak. Tiba sampai kat kawasan pokok tu, baru jengok kepala gitu, baru asal Nabi kata, Assalamualaikum, tak dan juga. Tapi itulah, bila salam daripada Allah Ta'ala ni lagilah bernilai. Pernah Khadijah beritahu, ya Rasulullah, aku tak mampu lagi untuk menolong kamu sekarang ni. Kerana mungkin sudah sampai masa umur aku dah ni. Jikalau lah, dia kata, aku tak mampu lagi nak berbakti pada kamu, sedangkan kamu memerlukan modal, memerlukan harta untuk memperjuangkan agama Allah. Kalau aku mati nanti, kamu gali balik kubur aku nanti, tulang belulang yang ada pada aku ni, kamu kumpul, pergi jual kat pasar. Kalau ada nilai je, ambil duit tu, teruskan perjuangan Allah Ta'ala. Ya Allah. Ni kita panggil pengorbanan Khadijah kepada suami yang tercinta. Lepas tu bila Khadijah meninggal di pangkuan, Nabi sedih sangat. Selang beberapa bulan selepas tu, pak saudara yang tersayang pula meninggal, Abu Talib. Yang tu disebutkan tahun Amu Huzni, tahun duka cita bagi Nabi. Tahun kesedihan. Macam mana nak pujuk Habibullah, kekasih Allah ni, Allah menjemput Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tu berlaku peristiwa Isra' Mi'raj tu. Sebab Nabi dalam keadaan duka cita sangat. Dua insan tersayang meninggal dalam satu tahun. Sahabat-sahabat perempuan ni dipanggil ashabiyat. Sahabat-sahabat perempuan ni, Nabi minta tolong memandikan jenazah Khadijah. Ada sahabat perempuan seorang ni, dia sempat mengira jubah yang dipakai Khadijah tu lebih daripada 10 tampalan yang ada pada baju dia tu. Ya Allah. Seorang yang kaya-raya, usahawan yang berjaya, langsung tak ada harta selepas dia meninggal. Kerana apa? Kerana agama Allah Ta'ala. Sebab tu Rasulullah bila berkahwin dengan isteri-isteri lain tu, dia ingat sangat jasa Khadijah. Dalam banyak-banyak isteri tu, seorang je anak daranya, Aisyah. Anak kepada Abu Bakar Siddiq. Aisyah ni orang muda. Ada rupa, lawa, cemburu lebih sikit lah. Dia kata, ada satu hari tu dihidangkan sup kepada depan Rasulullah. Dia kata, kalau lah sup yang dibuat oleh Khadijah ni sedapnya lah. Dia sebut depan Aisyah kita. Aisyah kata, ingat lagi ke orang tua tu? Dia kata, oh cakap lagi orang muda.
Walaupun Aisyah tak sempat zaman, Khadijah tak sempat. Tapi bila dengar Nabi sebut isteri yang dah mati yang lama-lama tu, dia rasa cemburu. Rasulullah bila dengar Aisyah cakap macam tu, dia kata, wahai Aisyah isteriku, jangan sebut macam tu. Khadijah ni lah satu-satu manusia, wanita yang banyak berjasa pada agama Allah, dia kata. Jangan cakap macam tu. Nabi nak kata marah tu sampai merah muka ni, tegur. Dia tak menengking, tapi tegur tu sampai merah muka ni. Tak boleh, orang kata menghina. Sedangkan dia ni paling banyak jasa dengan dalam agama Allah Ta'ala. Ni yang kita kata, kalaulah jasad tubuh bila dijemput oleh malaikat Israel tadi, malaikat Israel ni bila sampai depan rumah Rasulullah tu, Fatimah kata boleh tak datang lain kali, dia tak beranjak pun. Itulah dalil yang kata bila sampai ajal kita, sesaat ke depan pun tidak, ke belakang pun tidak, sampai masa kita diambil oleh Allah Ta'ala. Sebab tu baru-baru ni yang kita dikejutkan bila kata terbang jatuh tu. Apa yang saya nak gambarkan kat situ, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan rasakan mati. Tak apalah yang keterbang jatuh dengan laju tu memang matilah sebab dia berkecan. Ni yang dekat bawah tu. Laluan kereta, motor, lori, basikal, semua orang lalu kat situ. Tapi Allah pilih untuk hari tu yang motor seorang, kereta seorang, meninggal juga. Sedangkan cebisan kau terbang tu dengan siapa-siapa dia boleh kena. Ini kita panggil asbab. Penyebab dia mati hari tu kerana kena cebisan daripada kapal terbang tu. Maka dia meninggal. Sedangkan kematian kita ni, dulu malaikat Israel bila diberi tugas untuk mencabut nyawa manusia ni, asalnya malaikat Israel tak nak. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak bagi tugas lain? Sebab aku bimbang, seluruh makhluk akan benci pada aku. Itu Israel cakap mula-mula tu. Allah kata, wahai Israel, jangan bimbang bab tu. Setiap kematian hamba ku nanti, aku akan jadikan sebab. Dan dia tak akan menyalahkan kamu. Bila dengar si Polan tu mati, kenapa dia mati? Kena heart attack, serangan sakit jantung. Kenapa dia mati? Umur dia tu bila dah banyak-banyak 3 serangkai penyakit dia. Kenapa dia mati? Accident. Kenapa dia mati? Lemah. Kenapa dia mati? Terbakar. Kalau tak ada sebab pun jasad kita ni akan dibawa ke hospital, dibuat postmortem bedah siasat, selidik punya selidik, dekat usus kita ada duit 5 sen karat. Telan masa zaman tadika tu. Mati umur 60. Maka doktor buat keputusan, kerana karat ni menyebabkan usus dia ni rosak, meninggal. Ada sebab juga. Sebab tu hingga hari ni tak ada orang mempersalahkan malaikat Israel. Sebab tu bila malaikat Israel, malaikat maut ni dengar Allah kata macam tu, dia sanggup terima tugas tu sampai dia. Tapi yang paling dia rasa, orang kata terkesan pada jasad tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai dekat bila Fatimah tak bagi nak masuk tadi, dia kuatkan suara sampailah dia Rasul dengar. Dia kata, wahai anakku, wahai puteriku, izinkan tamu tu masuk. Dalam hati Fatimah dia kata, kenapalah ayah nak layan orang lagi? Ayah dah sakit sangat dah ni. Gitu masuk. Bila diizinkan masuk, rumah Rasulullah tak besar sangat. Sebab tu dalam 9 isteri tu, lebih kurang berapa minggu dekat Rasulullah nak nazak tu, Nabi dah mula bertanya-tanya. Dia kata, wahai isteriku, dah sampai ke giliran rumah Aisyah? Isteri dia kata, belum lagi Rasulullah. Isteri Rasulullah ni dia panggil nama Nabi ni satu pangkat je, Rasulullah, iaitu utusan Allah. Dia tak panggil abang mat ke darling ke, dia tak panggil gitulah. Ini kita panggil penghormatan. Dan isteri Rasulullah ni ada satu pangkat juga, dia panggil Ummul Mukminin, ibu segala orang yang beriman. Sebab dia kahwin dengan Rasulullah. Sebab tu dalam lebih kurang 9 isteri dia tu, Nabi pernah dalam gurau masa sihat tu, dia kata, wahai isteriku semua, Nabi sempat kumpulkan semua. Nak tak aku nak beritahu, dia kata, dalam ramai-ramai kamu ni ada orang yang paling awal masuk syurga.
Semua nak. Sebab Nabi bercakap ni berdasarkan daripada Allah Ta'ala. Tapi ciri-ciri dia Nabi bagi clue. Dia ni orang yang panjang tangan, dia kata. Semua pakai ukur belaka. Adalah seorang tu labuh sikit tangan, macam penjaga Arumugam, penjaga Malaysia dulu. Labuh sikit. Dia kata, ya Rasulullah, saya lah. Bukan kamu, Nabi kata. Daripada sengih sampai telinga tadi, moyok, muncul balik. Bukan dia rupanya. Yang dimasukkan, dia kata, Nabi kata, aku masukkan tadi, iaitu dia ni suka bersedekah dalam hidup dia. Walaupun dia tak kaya, tapi dia suka bersedekah. Dalam amal-amal tu, ada orang tu, tapi dia tak mengaku. Ini cara Nabi bergurau. Dengan orang muda tadi, dengan isteri yang muda, macam Aisyah tu kahwin umur 9 tahun. Dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi minta izin dengan Abu Bakar Siddiq, ayah, pak mentua lah kita panggil, ayah pada Aisyah ni. Dia kata, untuk setahun dua ni kamu jaga dululah ya, sebab saya belum berkemampuan untuk menyediakan tempat tinggal. Sampai umur 11 tahun barulah duduk sekali. Masa tu bila duduk sekali dia, orang muda. Tu yang dia kata, ya Rasulullah, jomlah kita pakat lumba lagi tengok siapa gagah. Sebab dia tahu Nabi panglima perang. Nabi ni kalau tak melayan isteri kan sebersalah juga. Lepas tu bila pusingan pertama tu memang Aisyah menang lah. Pusingan kedua Nabi tak bagi can lah. Nabi ke depan pula. Ini kita panggil, orang kata kehidupan rumah tangga ni, adakah semuanya orang kata gembira? Tidak. Manakala Rasulullah menegur dalam keadaan marah sampai merah muka tadi, tegur, bukan kasar sangat, tegur. Pasal sok tadi. Nabi tetap tegur. Lepas tu bila dalam mula Nabi sakit tu, dia tanya pada isteri ni, belum lagi. Sampailah rumah Aisyah. Hajat Rasulullah, kalau Allah nak ambil nyawa dia nak mati di rumah Aisyah. Mana rumah Aisyah? Di Masjid Nabawi yang kita panggil makam. Makam tu bahasa Arabnya tempat tapak kaki berdiri. Makam. Yang kita panggil ikomat. Ikomat tu berdiri untuk mulakan semayang. Itu asal Arabnya. Orang Melayu panggil makam tu kubur. Kubur Rasulullah sekarang tu, itulah rumah dia dengan Aisyah. Disebut dalam kitab sirah, bukan besar pun rumah dia dengan Aisyah. Mana kalau masuk pintu tu, kita panggil gelegar, ada gelegar. Gelegar dia tu rendah sangat. Mana kena tunduk gitu, Nabi tunduk tu barulah, baru boleh berdiri kat dalam tu. Maksudnya rendah rumah tu. Gelegar dia tu rendah, bila tunduk tu baru boleh berdiri gitu. Bila masuk dalam tu, di situlah dapur, di situlah tempat tidur, di situlah semua di situ. Rumah tamu, tempat solat, semua situ. Tapi semasa Rasulullah berada di rumah isteri masing-masing, Nabi tak pernah tinggal solat sunat tahajud sehayat Rasulullah. Kalau isteri dia boleh semayang, Nabi akan kejutkan sekali. Kalau tak boleh semayang, Nabi akan semayang seorang. Dan tahajud Rasulullah ni merupakan panjang sungguh bacaan. Nabi semayang 2 rakaat, tapi rakaat pertama tu Nabi pilih lepas Fatihah surah Al-Baqarah 280 ayat. Lepas tu tambah pula dengan Ali Imran yang kedua terpanjang dalam Quran. Sebab tu kaki Rasulullah betih ni bengkak sebab berdiri lama. Bila duduk bermunajat dengan Allah dah siap semayang tu, Nabi antara manusia yang paling banyak menangis di waktu malam. Sehingga air mata tu jatuh sampai ke janggut ni basah. Ya Allah. Menangis kenapa? Menangis kerana mengenang orang kata naksib umat dia, mengenang akan dosa-dosa kesalahan Rasulullah buat pada Allah Ta'ala, mengenang dosa-dosa umat dia. Ya Allah, sayang sungguh Nabi kat kita. Sebab tu bila Israel sampai depan Rasulullah tu dekat sisi Nabi, masa itulah dia minta izin. Ya Rasulullah, tahu tujuan aku datang ini? Ya, aku tahu. Masa itulah baru Nabi tahu bahawa tarikh mati dia. Ini kekasih Allah. Sebab tu kalau ada orang tahu tarikh mati dia, kita panggil mustahil lah. Cuma jangkaan doktor, orang yang kanser tahap 4, dia kata jangka hayat ni lebih kurang 3 bulan. Itu jangka. Saya duduk dekat Basrah, ada satu masjid tu, ala ke Batu Hitam tu. Ada seorang hamba Allah, pakcik lah.
kuliah kat saya kat situ sebulan sekali juga. Ada seorang hamba Allah ni kita panggil keajaiban lah. Allah bagi ke dia. Pakcik ni memang dapat satu penyakit kritikal. Doktor kata jangka hayat pakcik ni paling lama, dia kata lebih kurang setahun ke 2 tahun je. Paling lama lah. Sebab penyakit pakcik ni dah merebak ke dalam ni. Bila dia dengar doktor tu cakap itu, dia terima dalam keadaan reda. Dia berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, sisa hidup aku ni setahun ke 2 tahun ni, aku nak berbakti padamu, Ya Allah. Masjid dekat rumah dia tu, dia sanggup jadi AJK. Mana aku nak habiskan sisa hidup aku ni untuk memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Tu niat dia. Dan dia pun jadi AJK, dan dia pun usahakan kumpul dana. Bila dengar ada orang ni, dia orang kata panggil berbakti. Tolong orang. Tapi semua untuk masjid tu belakang. Sampai ke hujung tahun, sampai masa untuk orang kata check up balik, pergi jumpa doktor yang cakap tadi. Terkejut doktor tu. Ada lagi ya? Dia kata, Alhamdulillah ada lagi, dia kata. Jangka ni patut hujung ni tak ada dah, doktor kata. Ya, kuasa Allah belakang, dia kata. Dia, tak apalah, ambil ubat ni, teruskanlah makan macam biasa. Masuk tahun kedua, datang, terkejut lagi doktor tu. Ada lagi ya? Ada, dia kata, Alhamdulillah, dia kata. Masuk tahun ketiga ke 4, barulah Allah jemput dia. Ya Allah. Maksudnya Allah beri peluang panjang umur dia tu berbakti pada Allah. Sudah pasti mungkin dosa-dosa dia dah bertobat dan tambah pula dengan pahala-pahala amal-amal yang dia buat tu, baru Allah ambil dia. Ni kita panggil rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab tu bila Rasulullah Malaikat Israel cakap macam tu, terus dia cakap, wahai anakku Fatimah, wahai isteriku Aisyah, tahu tak siapa tamu datang pagi ni? Anak dia kata, tak tahu ayah. Inilah pemutus lazat dunia, dia kata. Masa tu yang Nabi bisik kat telinga Fatimah tu, wahai anakku, hari ni hari terakhir kita bersama. Kata. Menangis Fatimah. Dia tahu ayah dia akan meninggal. Yang kedua, dia kata tak lama selepas ni kamu akan menyusul ikut ayah. Tahun yang sama dalam kitab sirah tu, Fatimah pula meninggal. Fatimah bila dengar tarikh waktu mati itu dekat dengan ayah dia, dia senyum. Dia rasa Allah Akbar, ayah saya ni saya sayang sangat, moga-moga dapat jumpa di syurga. Tu harapan dia. Ni iman Fatimah. Cuba kena ke Fatimah kita agak-agak. Cuba bayangkanlah pergi kat klinik hospital, doktor kata minta maaf lah tuan, isteri ni saya dah cek dah. Jangka hayat dia lebih kurang dah 3 bulan dia kata. Sebab kanser dia dah merebak sampai kotak dah. Kita, isteri kita, doktor cakap depan kita. Isteri kita akan cakap, terima kasih banyak-banyak doktor, dengan senyum. Inilah perkhabaran yang paling gembira yang saya pernah dengar dalam hidup saya. Kalau betul lah Fatimah kita jawab gitu, putus ayah lah kita panggil. Rasanya makan pun tak berapa rasa dah. Mandau orang pun rasa tak berapa nak senyum dah. Sebab kanser ni dia tak berapa detect awal. Dia tiba-tiba terus. Peringkat 2, tingkat 3 dia cepat-cepat. Itu penyakit yang kadang kita tak jangka. Sebab tu bila Fatimah tahu yang ayah dia akan pergi tu, dia dah mula bersedih dah. Masa itulah Israel memulakan untuk menarik nyawa Habibullah, kekasih Allah. Ni satu-satunya manusia yang Israel minta izin dengan cara beritahu kita. Kalau kita orang awam ni tak dapat tahap tu. Contohlah kita balik rumah masing-masing, nanti kat pagar ada orang berjubah putih nunggu. Nak jumpa siapa ni malam-malam ni? Saya nak jumpa tuan rumah ni. Saya lah tuan rumah ni. Saya baru balik pada masjid. Awak ni siapa? Saya Israel, malaikat maut. Bukan hari ni kita khabar dia. Tak iyalah saya datang bukan nak minum kopi. Tujuan saya memang tu lah.
Saya memang Allah suruh ambil yang awak hari ni, tu tugas saya. Ginilah, boleh tak kita bincang sekejap, saya kata. Saya ni orang masjid, kata, AJK lagi. Awak bagi setahun lagi boleh tak? Sebab ada lagi hutang saya tak bayar, cadang nak pergi umrah, nak buat anak isteri belaka ni. Boleh hujung tahun saya ambil yang saya. Kalau boleh bincang kita, kalau boleh lah. Susah nak harap lah. Nabi sendiri pun hari tu tahu dia akan mati. Ini tugas yang Allah bagi pada Israel, malaikat maut. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, kenapa Allah rahsiakan kematian setiap hamba ataupun manusia ni, nak suruh kita bersedia. Sebab tu saya mengajak diri saya, jemaah yang hadir hari ni, kita datang rumah Allah yang mulia ni, kadang-kadang kita terlupa, kita banyak merancang hidup kita untuk dunia. Tak salah, sebab ulama kata dunia ni jambatan untuk kita ke akhirat. Jangan tinggal dunia. Tapi dunia tu ambil sekadar sedikit untuk kita sampai ke akhirat. Laluan untuk kita menuai, hasilnya kita ambil ke akhirat nanti. Kita letak duit kat tabung haji mungkin mencecah ratusan ribu, ada orang puluhan ribu. Tujuan je nak pergi naik haji nanti. Untuk anak, untuk isteri, kita dah letakkan sebulan RM50, ada orang letak RM10. Kita letak tabung pendidikan anak supaya masuk EU nanti tak payah berhutang lah, tak payah buat pinjaman lah. Duit kita daripada anak tu, daripada darjah 1 sekolah menengah, kita dah carungkan lah. RM10, RM9, dah hampir mencecah RM10,000 dah untuk anak kita. Bijak, memang bijak. Tapi kita lupa. Kita lupa untuk menabung kita untuk hari yang kita akan duduk selama-lamanya tu. Kita jumpa tabung di masjid, dekat pasar malam, dekat restoran. Apa salahnya? Kalau bahasa pekan panggil cebek lah RM1 sebelum dalam poket tadi. Rumah tu ubuh je lah dalam tabung. Jadikan amalan. Tabung tu hanya orang kata sementara je. Untuk masjid pegang. Tapi hasilnya tu dekat akhirat baru kita dapat. Yang tu kita lupa. Kita banyak menabung untuk dunia, betul. Dalam bank kita ada 100,000, tapi untuk hari ni, esok Allah jemput kita, ambil nama kita, duit tu bertukar pada nama lain. Walaupun isteri kita, anak kita yang akan mempergunakan duit tu, tak apalah. Tapi dia tetap bukan milik kita lagi. Yang mana milik kita sebenar? Yang kita sumbang, bukan yang kita simpan. Yang kita ubuh dan tabung, yang kita infak, yang kita bersedekah, itu bukan milik kita. Yang dalam poket kita, yang dalam gebor, bawah bantal, dalam robok yang kita simpan, itu bukan milik kita sebenarnya. Walaupun nama kereta tu nama kita, rumah nama kita, tapi bukan milik kita sebenarnya. Sebab hidup kita hanya sementara. Mungkin dalam dompet kita ada 100 ni, rupa-rupanya rezeki kepada pomen kereta kita rosak. Kita terpaksa bayar. Mungkin duit kita ni rezeki pada doktor, anak kita sakit ataupun kita demam, kita kena bayar kat klinik tu. Rezeki pada tukang masak restoran sebab kita lapar nasi pergi makan kat kedai, kena bayar. Yang mana yang kita sebenarnya? Tak ada, memang tak ada. Yang kita sumbang itulah, barulah itu milik kita. Sebab tu saya mengajak diri saya, jemaah hadir ni, cuba fikir-fikirkan, adakah sumbangan kita ni banyak ke akhirat ke banyak ke dunia? Kalau banyak lebih ke dunia, ada masa lagi untuk kita tukar supaya akhirat tu kita lebihkan. Sebab itulah tempat yang kita akan tinggal buat selama-lamanya. Tapi kita rasa bila kita melabur ASB ke KWSP ke, ratus ribu ada dalam tu. Rupa-rupanya esok lusa kita diambil oleh Allah Ta'ala. Tak dan nak merasa. Tak apalah, waris kita ambil, tapi bukan milik kita dah akhirnya. Kita sibuk nak ngumpul situ. Tujuannya insan tersayang dia lah. Tapi untuk kita tak ada. Ya Allah. Sebab tu orang yang duduk dalam kubur sekarang ni akan berkata-kata dan minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak bangkitkan aku ke dunia sekejap? Allah tanya nak buat apa? Aku nak bersedekah dan beramal soleh. Kenapa bersedekah dan beramal soleh orang mati minta? Sebab
bila bersedekah ni, kata Rasulullah, dapat menghapuskan dosa. Beramal soleh ni boleh ngumpul pahala, berat mizan timbangan Allah dan layak ke syurga Allah Ta'ala. Allah kata, wahai hamba-Ku, aku dah beri peluang kamu hidup lagi tu. 60, 50, 40, 70 tahun. Tapi kamu tak buat pun. Maka terimalah azab aku. Ya Allah. Sebab tu sifat dosa kita dengan pahala ni ada sifat. Kalau dosa, sifat dia busuk, pahala sifat dia wangi. Yang menjadikan kubur kita sempit, gelap dan busuk, itulah orang yang berdosa. Orang yang banyak dosa, itulah rumah dia nanti. Tapi bagi orang yang wangi, luas, terang, itu orang yang banyak pahala nanti. Bila kita tahu masa malaikat Israel nak ambil tu, Allah dah nampakkan gambaran rumah kubur kita nanti. Sebab tu saya mengajak diri saya sekali lagi, renung-renungkanlah. Sebelum kita tidur nanti, fikir-fikir, ya Allah, ratus ribu ada dalam bank ni, tapi apa hasil aku nanti kalau aku mati esok ni? Untuk anak isteri ni cukup dah 100,000 ni. Tapi untuk aku ni, kalau aku pergi dululah. Kalau anak isteri pergi tak apalah, kita boleh urus lagi. Alhamdulillah, Allah izinkan lagi. Kenapa Allah panjangkan umur kita pagi esok? Dua sebab je, kata ulama tasawuf. Yang pertama, Allah nak suruh kita beri, Allah beri peluang pada kita suruh tambah amalan lagi. Kerana amalan kita belum layak ke syurga Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah memberi ruang untuk kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Kerana taubat kita selama ni belum diterima oleh Allah Ta'ala. Itu je sebabnya. Kalau ruang dan peluang ni kita jaga, kita jadikan, orang kata sebagai kita buat, kita lakukan, jaga betul-betul, kita tak akan buat kemungkaran si Allah Ta'ala. Takkan. Sebab kita tahu sesaat umur kita ni, bila-bila masa saja Allah akan petik dan jemput kita. Untuk kesimpulan, ada 3 amalan, orang alim-alim, orang soleh dulu, dia buat. Dia kata, jadikan sebagai amalan sebelum kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Kerana amalan ni dapat menyelamatkan kita di hari kemudian. Yang pertama, orang alim kata, dalam sehari semalam hidup kita ni, jangan lupa bersedekah, dia kata. Ikut kemampuan, ada orang boleh bagi duit, ada orang boleh bagi harta, ada orang boleh infak tanah, bina sesuatu boleh orang guna. Yang paling baik dia panggil sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir pahala dia sampai dia mati, hidup pun dapat, mati pun dapat. Tapi kalau tak mampu, cukuplah kita bersedekah dengan cara menggembirakan hati orang. Bantu dengan tulang empat kerat kita, bantu dengan buah fikiran, bimbing dia, bernasihat dia. Sampai tahap Nabi kata yang paling ringan, senyum. Kita menggembirakan hati orang. Walaupun kita 1000 masalah, tapi berdepan dengan orang manis muka. Itu pun dikira sedekah. Dalil Rasulullah kata sedekah ni boleh menghapuskan dosa. Itu amalan orang alim. Itu yang pertama. Yang ketiga dia kata sehari sehidup, sehari semalam hidup kita ni jangan lupa baca Quran, dia kata. Sebab Quran ni membela hidup kita selepas mati nanti. Quran ni kalam Allah, merupakan syifa, penawar. Ya Allah kirimkan kita bila mati nanti, dia duduk sebelah je kepala kita. Duduk sebelah kita. Bila malaikat Munkar Nakir datang nak tanya soalan-soalan kubur, Quran ni cakap dulu. Wahai malaikat, apa-apa soalan yang kamu nak tanya pada Tuhan aku ni, aku yang sedia menjawab. Kerana aku dikirim oleh Allah Ta'ala. Ya Allah. Bukan senang nak lepas soalan kubur ni. Memang kita tahu dah, man rabbuka, soalan bocor dah. Man nabiyuka, man ikhwanuka, ma kitabuka, ma kiblatuka. Siapa Tuhan kamu? Allah Tuhanku. Siapa Nabi kamu? Muhammad Nabiku. Siapa saudara kamu? Orang Islam saudaraku. Apa kitab kamu? Al-Quran kitabku. Apa kiblat kamu? Kaabah, kiblatku. Soalan bocor dah, boleh hafal dah sekarang. Tapi bukan kita yang jawab. Maknanya dia kata jangan lupa baca Quran. Mampu kita 3 baris sehari, silakan. Itu pun dikira ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang lebih afdal, lebih baiknya kita baca, faham dan amal. Itu lagi baik. Sebab kita nak dengar nasihat Allah untuk kita hari itu, apa dia? Apa dalil dia? Nabi kata siapa-siapa yang membaca Al-Quran, Quran ni penyelamat untuk hidup dia selepas ni. Kita akan hidup kembali
Dalam kubur tu semula, kita akan rumah kita kedua. Dan di akhirat dia barulah Allah kira Nabi untuk beri syafaat. Tapi dalam kubur tak ada, Nabi tak akan datang. Al-Quran itulah. Itu pun bukan semua orang dapat. Dan yang ketiga, amalan orang ahli-ahli, orang soleh-soleh dulu, dia kata dalam sehari semalam hidup kita ni, jangan lupa berselawat pada Nabi. Sebanyak mana? 100 kali. Kenapa? Ganjaran. Nabi kata, barang siapa yang berselawat pada aku sebanyak 100 kali, tubuh dia tak akan dijamah oleh api neraka. Ya Allah. Yang kedua, kalau mati Allah tak masukkan sifat munafik dalam diri kita. Yang ketiga, 100 hajat akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab 100 kali 100 hajat. Yang keempat, diampunkan Allah akan dosa kita. Besar dah 4 ganjaran itu semuanya. Yang paling kita nak yang tak dijamah oleh api neraka tu. Sebab api neraka ni, ya Allah, itulah tempat basuhan dosa-dosa kita nanti. Kita ulang sepintas lalu, 3 amalan yang digalakkan orang alim-alim, orang soleh-soleh dulu menggalakkan kita buat. Dalam sehari semalam hidup kita ni, jangan lupa bersedekah, kerana sedekah tu dapat menghilangkan dosa kita. Jangan lupa baca Quran, kerana Quran tu penyelamat hidup kita nanti. Sebagai peguam bela selepas kita mati. Dan kubur ni lah teman kita. Yang ketiga, jangan lupa berselawat pada Nabi sebanyak 100 kali. Kenapa? Api neraka takkan jamah tubuh kita. Kita mati tak akan bersifatkan orang munafik. Kita akan dimakbulkan 100 hajat. Dan kita akan diampunkan Allah akan dosa kita. Sebab tu kalau boleh ni, kebetulan ada. Kalau boleh beli yang macam ni, yang tekan-tekan ni, tasbih tekan-tekan ni, tujuan dia gini nak ngira 100 tu lah. Lepas subuh tekan Allahumma salli ala Muhammad. Tu paling ringkas. Wa ala ali tu untuk keluarga Nabi. Ali tu maksudnya keluarga. Nak tambah Sayyidina pun boleh, tak tambah pun tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Tekan. Subuh ambil 20, Zuhur ambil 20, Asar ambil 20, Maghrib ambil 20. Dekat nak tidur, cek balik jam kita ni, tasbih tekan-tekan ni. 20 kita tak cukup. Sebelum tidur tu perhabiskan. Biar lebih jangan kurang. Sebab lebih ni kita nak 100 je lah. Kalau kurang tak dapat lah ganjaran tadi. Ada orang ambil sedah je. Lepas subuh tu dia ambil 100 tu. Tak apa, lagi bagus. Sebab kita tak tahu. Umur kita ni subuh. Zuhur ni belum tentu kita ada. Itu maksudnya. Pastabikul khairat. Berlumba-lumba mengejar kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita adalah sesuatu yang boleh kita beramalkan dengan sunnatullah. Yang mana Nabi kata orang yang cinta dan sayang pada aku, nescaya dia akan buat sunnah aku. Orang yang sayang dan cinta pada aku, dia akan sebut nama aku. Dan orang yang sebut dan buat sunnah aku, dia tak akan rugi. Kerana itu akan aku beri syafaat pertolongan aku di akhirat nanti. Yang mana tak ada Nabi-Nabi, termasuklah Nabi Adam sampailah ke Nabi Isa. Satu Nabi pun tak akan mampu beri syafaat kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Wassalatullah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.